Okay, thank you for the nice video just now. Selamat pagi dan salam SDG. Kepada pada hadirin, saya Cikgu Royson dari SJKT Bayan Lepas selaku SDG Coordinator bagi sekolah tersebut. Okay, terima kasih diucapkan kepada pihak penganjur kerana sudi memberi peluang kepada saya untuk kongsikan cara-cara pengaplikasian dan pengintegrasian SDG Goal, iaitu dalam bahasa Melayu Matlamat Pembangunan Mampan dan Lestari dalam sekolah. So kami telah memfokuskan 3 SDG Goal, iaitu kejap saya share screen. Okey, fokus kami untuk kali ini adalah kami memfokuskan kepada 3 goal utama, iaitu goal nombor 3, good health and well-being, goal nombor 4, quality education, and then goal number 13, climate exchange. So ini adalah antara goal-goal yang difokuskan dalam implikasikan SDG goal dalam sekolah kami. So sebelum saya memulakan perkongsian saya ingin berterima kasih kepada guru besar saya yang berada dalam gambar di hadapan anda, iaitu Encik Sangga Sinia yang telah memperkenalkan dan membimbing setiap guru yang berada di sekolah kami berkaitan aktiviti SDG. So beliau yang menjadi mentor kepada kami. So tanggungjawab dan peranan. Siapa yang bertanggungjawab dan memainkan peranan dalam mewujudkan SDG di sesuatu sekolah ataupun organisasi. Bagi memastikan pengaplikasian SDG secara menyeluruh di sebuah sekolah ataupun organisasi, semua pihak perlu memainkan peranan mereka. Dari pihak individu sehingga badan kerajaan dan bukan kerajaan. Contohnya, setiap individu di sekolah perlu memainkan peranan. Mereka individu di sini bermaksud murid dari murid prasekolah sehingga murid sekolah, guru dan staf sekolah. So kita perlu mewujudkan kesedaran berkaitan dengan goal, SDG goal supaya mereka memahami apa yang perlu dilaksanakan oleh mereka untuk mencapai goal-goal tersebut. So kesedaran dalam diri setiap individu amat penting untuk keberkesanan sesuatu kempen. Contohnya kempen yang telah dijalankan oleh sekolah kami adalah ban single use plastic. So untuk satu kempen tersebut kami telah mewujudkan kesedaran dalam diri murid dulu. Setelah mewujudkan kesedaran kami bankan single use plastic untuk dibawa masuk ke sekolah. So sebagai alternatif untuk single use plastik, kami telah memperkenalkan beberapa projek seterusnya. Contohnya cotton bag project, lepas tu eco brick project. So setiap projek yang dilaksanakan adalah untuk memberi kesedaran terhadap setiap orang yang terdapat di sekolah. So selain peranan individu, seterusnya adalah peranan sekolah. So sekolah di sini berperanan untuk menjadi satu platform medium di mana sekolah akan merancang pelbagai aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang berkaitan dengan projek SDG agar murid dan komuniti di sekeliling murid. Contohnya murid ini tidak berada secara individu. Komuniti, contohnya ibu bapa, jiran-jiran. So kita merancang satu projek yang dapat meningkatkan kesedaran antara murid termasuk komuniti yang berada di sekeliling murid tersebut. So di sini SJKT Bayan Lepas telah menjadi platform median agar keempat pihak yang ditunjukkan ini dapat bekerjasama untuk memastikan pembangunan matlamat mapan dapat dicapai serta sustain. Kalau salah seorang daripada mereka menarik diri atau tidak dapat memberikan kerjasama yang erat, maka kita tak dapat sustain development goals tersebut. So jadi di sini wujud satu persoalan. Bagaimana anda mewujudkan kesedaran dalam diri murid? So first thing kita perlu mewujudkan kesedaran dalam diri murid dulu. Yang itu mereka merupakan platform kami. So untuk itu kami telah memilih sebagai guru di sekolah, platform sekolah, murid berada di sekolah selama 6 hingga 8 jam. So kami telah memilih untuk mengubah SWOT dan mengadaptasi kaedah pengajaran dan pembelajaran secara interaktif dan berbeza untuk agar murid berfikir luar daripada kotak. Tidak mahu berada dalam kotak yang sama, kita mahu memberi murid untuk fikir di luar kotak. So untuk itu 3 kaedah PDPR atau kaedah pengajaran dan pembelajaran telah dipilih oleh kami.
Yang pertama adalah pembelajaran abad ke-21. Mungkin murid-murid sekarang dah biasa dengan perkataan pembelajaran abad ke-21 atau sesiapa yang berada dalam field sekolah rendah, sekolah menengah atau universiti, mereka memang agak sudah biasa dengan perkataan ini yang memberi atau meningkatkan daya komunikasi kolaboratif, pemikiran kreatif serta aplikasi nilai murni dan etika. So yang itu telah dipilih oleh kami. Dan kaedah seterusnya adalah pembelajaran berdasarkan projek. So this one is the pembelajaran berdasarkan projek ni macam niche area bagi sekolah kami. Sekolah kami akan melancarkan beberapa projek short term projek ataupun projek short term dengan long term. Dalam dua istilah berbeza, kami akan melancarkan beberapa projek untuk memastikan kesedaran yang sustain yang dapat berterusan dalam kalangan murid, guru dan ibu bapa komuniti serta kerjasama NGO dan bukan NGO. Kaedah ketiga adalah kaedah pembelajaran yang menyeronokkan. Setiap projek atau pembelajaran abad yang ke-21 yang dirancang adalah berpusatkan murid dan memastikan projek ini dapat mendatangkan keseronokan dalam diri murid. So yang itu yang diberi keutamaan. Okay, seterusnya ini adalah gambar contoh project based learning yang telah dilaksanakan di sekolah kami. Dalam setiap project based learning kami pastikan PAK 21 serta pembelajaran yang menyeronokkan dalam blended curriculum. Kita tidak tertakluk kepada kurikulum yang terlalu masuk dalam, tetapi blended curriculum bagi mencapai keseluruhan holistic development murid. Contoh projek di sini anda boleh lihat projek home gardening, projek balance food cooking, single use plastic, upcycle and recycle, seed ball project, and then projek beach learning, beach cleaning. Anda boleh lihat dengan projek climate change. So selepas merancang semua projek ini, selepas mewujudkan kesedaran dalam diri murid, kami mengambil inisiatif untuk membuat culture reboot journey ataupun transformasi sekolah terhadap SDG goals. Walaupun kami memfokuskan kepada 3 goal sahaja, tetapi pada masa yang sama kami menetapkan visi misi SDG itu untuk mencapai 17 goal dalam kurikulum blended curriculum sekolah kami. So it's one of the niche area for our school. Okay, the third goal 3. Goal 3 ini menunjukkan untuk memastikan murid dengan keluarga mereka hidup secara sihat dan aktif. Pemakanan, dari segi pemakanan kami memberi kepentingan untuk murid untuk memakan makanan yang sihat. Contohnya melebihkan pemakanan seimbang seperti sayur-sayuran, buah-buahan. Anda boleh melihat dalam gambar-gambar yang diberi dengan memberi peluang kepada murid hidup secara gaya hidup sihat. Tidak mau terlalu terkongkong dalam kelas seperti yang selalu kita buat. So contohnya adalah bagi untuk mengelakkan penggunaan single use plastik. Dalam gambar ni anda boleh lihat untuk sekolah kami menyediakan Tupperware bekas makanan untuk semua murid. So mereka boleh menggunakan Tupperware makanan tu untuk dibawa ke sekolah daripada menggunakan single use plastik. Okay, goal seterusnya adalah quality education. Slogan pendidikan berkualiti untuk semua. Sekolah kami menempatkan kualiti pendidikan yang berkualiti untuk semua. Tidak mengira sepak budak mana atau yang itu semua, kita tidak mengira, untuk semua murid. Walaupun waktu COVID ini kita memerlukan penggunaan tab dan aplikasi online. So sekolah kami telah mengambil pelbagai inisiatif untuk memberikan tab kepada murid supaya quality education ini dapat dicapai. Kita tidak mahu seorang murid pun ketinggalan dalam pembelajaran. So selain itu dalam quality education juga kami memberi important kepada classroom without walls. Classroom tanpa dinding. Kalau boleh kita mau bawa keluar classroom. Tidak meminta murid duduk dalam bilik darjah untuk belajar. Kami membawa murid keluar dari bilik darjah untuk belajar pelbagai aktiviti. Okey, seterusnya adalah global goal number 12, responsible consumption and production. Dalam ni kami memberi peluang untuk murid memberi peluang untuk kami membawa murid
untuk beach cleaning, upcycle project. Sekolah kami menjadi hub kita semula. So murid akan membawa pelbagai barang-barang kita semula dari rumah untuk diletakkan di sekolah kami untuk di kita semula di upcycle. Ada barang-barang tersebut kami telah menggunakan di upcycle di keliling meletakkan barang-barang itu di sekolah kami. So goal 13 climate action is the one of the thing kami selalu buat. Climate action ni kita tidak boleh menjadi climate change yang ni saja climate change. Semua projek yang kita buat sangat mementingkan climate change. So untuk itu kami telah membuat pelbagai projek. Untuk itu kami juga pernah diucap tahniah oleh Tuan Ibrahim bin Man, iaitu oleh Kementerian Jabatan Alam Sekitar. Okay, seterusnya adalah goal 14 and goal 15, life below water dengan life on land. Saya rasa masa tidak begitu panjang, so saya ingin simpulkan. So latest activity we have done is beach cleaning on 24 Oktober 2021. 2 minggu lepas. So kami membawa semua murid, walaupun waktu COVID kami still dengan cara norma baru dengan mematuhi SOP, kami telah menjalankan SOP. Kami telah menjalankan beach cleaning. So this one the very famous project of our school, pernah menjadi bombastic. Satu student satu tab. So dasar untuk projek ini adalah bermula daripada kami tidak mahu murid menggunakan single use plastik. So untuk itu kami memperkenalkan cotton bag project. Bila memperkenalkan cotton bag project, so murid dan ibu bapa serta komuniti sekeliling cuba membeli beg tersebut dan menggunakan. Tapi beg ni percuma untuk B40 student. So siapa yang tergolong dalam B40, dia orang akan datang dan ambil secara percuma. Dengan duit sumbangan serta galakan daripada komuniti, badan bukan kerajaan dan kerajaan, kami telah menggunakan keuntungan yang dapat daripada cotton bag project ini untuk memberikan tab. For the first batch, kami memberikan 40 unit Samsung Tab Galaxy Tab A7 untuk B40 students. So the second batch is going just finished. So we give 43 unit tablet for second batch B40 students also. So semuanya bermula dari asas kita tidak mahu single use plastik dan sekolah kami zero waste. Kami tidak mahu zero waste. Okay, this one is just now the second one. Speaker talk about partnership for the goal. So kami telah partnership dengan berbagai pihak di keliling Pulau Pinang ataupun di seluruh Malaysia. Contoh CAP, Rimba, WWF Malaysia. So the latest partnership we are doing is with the USM for rainfall harvesting system. So kita akan membuat kerja-kerja sedang dijalankan untuk perkara ini. So the last one is the recent award that we would award yang kami memenangi untuk Southeast Asian Minister of Education Organization SIMUL 2021 for the special prize winner untuk menjalankan aktiviti educational revolution for COVID-19. So that's all from my part. That's all. Thank you.